Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Luqman Hakim. Tolong tag kawan-kawan kita, Zainun Abdul Rahman, Wan Yahya. Allahumma salli ala Muhammad. Nurul Sarah. Bahagianya saya. Rohaya Bakar, Uriyati Wu, Mardina Farid, Rahimah Raub. Terima kasih Luqman Hakim. Tag lagi kawan-kawan kita, Juwita Ismail. Doakan semoga lancar perjalanan. Rodiah Sharif, insya-Allah okey cik. Tolong doa, masya-Allah. Alamak. Tekan, dia tertekan. Okey, Ida Kahar nak pegang sini. Arfah Ibrahim, Halimah Muhammad Ismail. Ayah Gaus, Nur Fuziana Saleh. Belum lagi. Ustaz suruh tag Keflizul. Ada sebab, masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Malu lah muka tak siap. Jom kita tengok jalan pula ya. Ya, Munirah Draman, tolong tag Keflizul. Daun pandan wangi. Daun pandan memang wangi. Shima Rose, Nini ya Azaz. Rindu juga Nurul Sarah, Nur Zarinawati, Suzi Buang, Tayyibah Syekh Ismail, Mia Zira, Tuan Fauzia, Tuan Mat, Sarina Samsudin. Masya Allah, cuma minta maaf lah ya, bergegar-gegar. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Panggil lagi kawan-kawan kita. Line tak clear. Cuba respon Ustazah, audio video okey ke? Harap-harapnya okey. Tapi Ustazah atas highway ni, LPT. Bagi ramai dulu, baru Ustazah cerita. Nanti kan kalau dah ramai semua bertanya lagi. Cuba jawab dulu kita punya Latahzan ni. Muka surat berapa hari ni? Cuba kita tengok pemandangan dulu ya. Berarak awan kelabu. Agak-agak siapa boleh teka ni perjalanan dari mana ke mana? Sebelah kiri lembu-lembu dan kelapa sawit. Langit yang cantik, subhanallah. Pak sopir. Ada orang suruh tunjuk sebelah kanan adalah Pak Sopir, dia kata. Oh, tak boleh tunjuk signboard, nanti dia pun tahu. Okey, signboard dah berakhir. Okey, tak boleh tengok. Masya Allah. Alhamdulillah. Oh, tikam batu hujan lebat. Alhamdulillah. Oh, Nora Fizarina kata jelas terang. Kartina Ramli kata okey. Okey, semua okey. Jadi kalau okey, bagi tahu saya. Latahzan. Lina Hadi kata KL Kerteh. Salah. Ustaz kata salah. Salah. Apa betul saya belanja? Tuntut kat Ustaz. Lama saya buat tutup. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Daun pandan wangi kata lekas highway. Salah. Alamak, saya buat. Letak tepi dulu. Tengok muka lah, tak nampak semua. Aduh, Masya Allah. Pecah tong dah LPT tu Pantai Timur. Nak balik Kedah ke dia kata. Okey, cepat Latahzan, muka surat berapa? Bonda, Rohana Saleh. Sahabat-sahabat Facebook saya problem. So, sahabat-sahabat tim khidmat dah cuba bantu walaupun secara maya. Dia orang kena dapatkan juga handphone Ustazah. Baru boleh. Setakat semalam yang mereka cuba godek-godek, saya direhatkan untuk tempoh 48 jam. Tapi tak tahulah macam mana. Kan? Sebab sampai hari ni masih tak boleh. Jadi satu langkah lagi adalah melantik Ustaz Azwan sebagai admin. Makanya saya live pakai handphone Ustaz Azwan. Ustaz Azwan kata Facebook cemburu kerana Ustaz Azai pakai handphone baru. Jaja pula kata Facebook tak mesra handphone baru. Macam gitulah.
Muka surat 19 bab 7. Terima kasih Cik Rodia Syarif. Okey, tag lagi kawan-kawan kita. Panggil Ustaz Kaida SPPK yang buat kuih tiaw teng sedap tu. Dia kata kita dari Kulim ke Keramat. Salah. Ustazah dah bagi hint dah tadi. Ustazah dah bagi hint. Okey, dah tersilap hint dah Ustazah. Okey, temankan kami berjalan-jalan. Facebook Ustazah tak boleh digunakan. Alhamdulillah, sepanjang permusafiran kami 2 hari, hanya seorang saja peminatnya yang terjumpa. Saya nak buat Malaysia Book of Record, tak percaya lagi. Sekian dimaklumkan. Ustaz sebut dimaklumkan tu maknanya? Okey. Kena sabar, memang agak putus-putus bang. Line putus, tapi sekarang macam dah okey. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Karim. Baik, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, kita panggil lagi kawan-kawan kita keloi-keloi lagi. Okey, mari. Terima kasih yang meneka-meneka. Lepas Ustazah baca doa, kita akan bagi tahu. Kita akan tahu jawapannya. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baru berapa jam tak jumpa dengan sahabat-sahabat Latahzan ni. Dah rindu sangat-sangat. Acana? Okey, jadi baik-baik. Kita pegang kitab Latahzan ni. Okey, sekejap Ustazah tunjuk. Memang tak niat langsung nak cuti sahabat-sahabat. Bawa kitab Latahzan ni, bawa. Okey. Ustaz sibuk tanya Keflizul dah ada ke belum dalam ni. Sebab apa? Sebab kami singgah solat tadi. Lepas tu Kak Nazatul Naina Ustaz singgah solat. Kami singgah solat tadi. Lepas tu Ustaz screenshot Keflizul punya status. Dia kata rindu nak dengar bebelan Ustazah. Jadi Ustaz Azwan macam mana nak bagi Kak Nazar semalam lagi kan orang dah semalam lagi orang dah lantik Ustaz Azwan admin page UM kan. Lepas tu saya tengok handphone dia. Pasal apa tak boleh live dekat handphone abang ni? Lepas tu dah mana abang tahu. Lepas tu rupa-rupanya dia tak dia tak approve lagi. Okey. Jadi pagi ni pula petang ni alhamdulillah. Ya, Kak Ida SPPK Pok Cik Mak tu sakit hati dengan saya. Gitulah mungkin. Ustaz kata kafir harbi, sabar je lah. Lepas tu saya tak boleh on langsung Facebook saya. Bila on tekan F biru tu kena tendang. Tekan F biru tu kena tendang. Lepas tu semalam jajah buat kena tunggu 48 jam. Tapi macam tak ada harapan. So ini antara jalan. Mudah-mudahan tak ada gangguan. Saya gunakan handphone Ustaz Azwan untuk live sementara. Sahabat-sahabat doakan okey. Sebab saya pun macam sunyi tanpa anda. Saya sunyi tanpa anda. Subhanallah. Moga Allah redha akan ukhuwah ini. Saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Putus lagi. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live dari oh ya Allah. Nampak muka. Saya live dari perjalanan Kuala Terengganu ke KL. Kuala Terengganu ke KL. Ya. Tidak sampai 24 jam saya KL, Kerteh, Kuala Terengganu, KL. Masya Allah. Aksiden sahabat, aksiden. Allah.
Allah hancur habis. Na'udzubillah. Allah ya Karim. Allah ya Karim. Nampak live. Hei, ngeri tengok lori hancur belah depan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang Korea pun dah muncul. Okey, terima kasih Kefli Zul. Saya memang terpaksa. Kefli Zul kata Ustaz. Ada Ustaz, kenapa Ustaz suruh Ustazah live juga? Sebab status Kefli Zul tu lah. Kata rindu satu hari tak dengar bebelan Ustazah. Maknanya Ustaz pun terpengaruh dengan status Kefli Zul. Dan Ustaz tahu Kefli Zul kata dia sedang ada urusan dengan Nurul Ong. Makanya kirim salam dekat dia. Masih dengan dia ataupun tidak. Okey, kita nak teruskan kuliah La Tahzan. Al-Kisah semalam lepas Ustaz solat Jumaat, saya bergerak ke Kertih. Kenapa saya tak maklumkan saya nak bergerak ke Kertih? Sebab FB rosak. Kerana FB saya start kena gangguan selepas saya live di TH Selborne pagi semalam. Okey, saya balik ke rumah, sahabat-sahabat tim pos sedang bertungkus lumus buat kerja. Ada beratus-ratus parcel untuk dipostkan kepada anda. Maka saya nak buat video, saya nak buat live ke Facebook. Facebook saya dah tak boleh guna dah. So puaslah sahabat-sahabat khidmat yang ada tu, tolong godek-godekkan. Still cannot. Jadi macam mana tu sahabat-sahabat dirahmati Allah? Subhanallah. Baik Ustaz. Lepas tu tak boleh juga. Jadi saya tak maklumkan kepada siapa-siapa yang saya nak ke Pantai Timur. Sebab saya bawa motor dalam Velfire. Bayangkan saya bawa motor dalam kereta. Jadi kalau saya maklum dekat media sosial nanti, ada pula JPJ follow kereta saya dari belakang. Sebab tu orang kata kadang-kadang, pakai kereta besar buat apa Ustazah, berdua je. Itulah nama MPV. Apa tu Ustaz? Itu sebab namanya MPV. MPV ni maksudnya apa? Serba boleh. Segala-galanya boleh. Beg boleh, motor boleh, almari boleh. Apa lagi nak? Peti ais boleh. Siapa memerlukan hikmah, tolong hubungi saya. Jadi petang-petang macam ni dalam Musafir, bukan Ustazah yang membebel, tapi Ustaz yang membebel. Okey? Sekian dimaklumkan. Allah Kak Aida SPPK. Pasal apa sedih nak hantar anak masuk UKM? Baguslah UKM, tempat kami berdua-duaan. Tempat berdua-duaan. Tak pasal-pasal je. Al-Fitnatu sekali, masya-Allah. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak kena bawa laju-laju. Oh, siapa nampak ke Ustaz bawa laju? Tak lajulah. Dia belum laju lagi, dia ada masanya nak laju. Jadi kami bawa motor Ustaz dibawa ke Darul Fawaz Kertih untuk kegunaan ustaz-ustaz di sana. Jadi dah selamat motor landing dekat Kertih, barulah kami ke Kuala Terengganu. Dan memang saya tak maklumkan pada sesiapa sahabat, sebenarnya 15 Oktober ni sebenarnya bagi saya satu tragedi dalam penyusunan jadual kuliah. Yang mulanya saya, pendek ceritanya, merajuklah dengan jadual kuliah ni. Sebab apa? 15 Oktober ni direbut oleh beberapa tempat yang akhirnya dah jadi macam bertelagah. Orang ni merajuk, orang tu merajuk. Sudahnya Ustazah kata tak apalah, semua tempat saya tak pergi, maka saya pergi ke Kuala Terengganu uruskan anak-anak tahfiz saya. Tenang, lapang sikit dada kan. Jadi kadang-kadang dia berlaku macam tu. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tolong susun aturkan. Sebab 3 hari dah lepas daripada bumbung rumah saya bocor tu, saya memang kena serangan slip disc, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Terima kasih yang hantar bintang-bintang semua. Terima kasih. Doakan Facebook saya kembali okey. Sebab masalah juga kalau saya pakai handphone Ustaz Azwan. Ustaz Azwan ada kerja dia. Lepas tu nanti takut-takut live sekejap call masuk kan. Call ni kadang-kadang bukan daripada orang Malaysia je, Mekah, Madinah on the dot je. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah,
Saya dah bergerak balik dalam tempoh 24 jam permusafiran. Saya dah bergerak balik. Kira macam nyorok-nyorok, lari-lari jugalah ni. Sebab macam semua benda nak cepat. Dan last tadi tengah hari saya ziarah ke rumah Ustaz Azhar Idrus, baby. Maka pun saya tak boleh upload kat Facebook, tak boleh share dengan anda, apa-apa pun saya tak boleh share. Okey, jadi daripada rumah Ustaz Azhar Idrus tadi, saya terus, Masya Allah, 3 beradik masih muncul. Sekejap ya, 3 beradik, apa kita nak Duit. Okey dah. Okey, jadi minta maaf. Ustaz kata sebab 3 beradik masuk terus offline. Macam mana tu? Baik. 3 beradik mai dengan kuliah sampai habis ya. Hari ni kan 3 beradik kita nak dengar berbuat baik kepada orang lain akan melapangkan dada. Jadi 3 beradik jangan gaduh-gaduh 3 beradik mai dengar tajuk berbuat baik kepada orang lain akan melapangkan dada. Sahabat-sahabat, kalau lain okey kita teruskan. Kalau lain tak okey, besok Ahad Ustazah akan sambunglah tahzan. Ustazah kena gerak balik walaupun sahabat-sahabat yang menyantuni Ustazah tak ada sahabat tahzan ke apa, memang family lah kiranya. Family angkat yang sentiasa menyantuni Ustazah sahaja yang tahu. Ustazah tak pakai waist tu kamera selatan. Sana ke sini tu sini. Tembak sana. Tembak yang belakang. Kita depan lagi. Mana ni satu ni dari sana. Sayang punya handphone baru, Waze apa semua tak setting lagi. Ada dah. Okey. Siapa tu? Baiti Abdullah ada ke muncul? Subhanallah, Wan Yahya, Rozidah Rahman, Hajar Aziz. Okey, kita baca Siapa ada kitab? Are you ready? Berapa orang yang dah bersama-sama dengan kita? Tolong tag kawan-kawan kita. Tak apa, sebab Ustazah tak bagi notis, Ustazah pun tak sangka. Serius sahabat, saya dah bagi tahu dengan sahabat tim khidmat, saya tak boleh nak live buat pertama kalinya. Buat pertama kalinya setelah hampir 500 hari kot saya bersama-sama anda non-stop. Setiap hari mesti ada kuliah La Tahzan ataupun Fasabrun Jamil. Jadi tadi sebab saya dengan menahan sakit pinggang, lepas tu merajuk Facebook ni tak nak boleh on kan, jadi saya mengambil keputusan untuk rehat. Tapi bila Ustaz baca status Keflizul, dia kata yang orang cari awak ni, cubalah, mana tahu dapat buat live. Jadi saya pun live juga. Kesian sahabat, sebenarnya saya terasa macam anak-anak yang kehilangan ibu. Allah. Masya Allah. Subhanallah, sebab saya pun rindu sangat. Sehari tak jumpa, rindu. Semoga semua sahabat-sahabat dirahmati Allah, sentiasa dalam kasih sayangnya Allah. Alhamdulillah. Kita baca satu persatu. Kebajikan itu sebaik namanya, keramahan seramah wujudnya, dan kebaikan sebaik rasanya. Dan orang-orang yang pertama kali akan dapat merasakan manfaat daripada semua itu adalah mereka yang melakukannya. Mereka ini akan merasakan buahnya seketika itu juga dalam jiwa, akhlak dan nurani mereka. Maksudnya buat kebajikan, buat keramahan, buat kebaikan. Ni yang diajar dalam kitab La Tahzan bab yang ke-7, supaya ia menumbuhkan kebaikan dalam jiwa, kebaikan dalam akhlak dan nurani mereka, sehingga mereka pun sentiasa lapang dada, tenang, tenteram dan damai. Angkat tangan siapa nak tenang. Angkat tangan siapa nak tenteram. Semangat. 2 tangan. Buat lawak buka 2 tangan. Okey. Siapa nak tenteram, sahabat-sahabat dirahmati Allah, angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan kat rumah suami pelik sekali. Okey. Ketika diri anda diliputi kesedihan dan kegundahan, siapa angkat tangan tadi, maka tak ada pilihan, kena sentiasa buat baik,
memperbanyakkan kebajikan dan bersifat ramah. Ramainya orang angkat tangan. Masya Allah, tak dengar bibilan ustazah. Subhanallah. Ketika diri anda diliputi kesedihan dan kegundahan, berbuat baiklah terhadap sesama manusia. Ya Allah, kita ala tahzan ni kan betul-betul. Ketika anda, siapa yang sedang dalam kesedihan, siapa dalam kegundahan, berbuat baiklah terhadap sesama manusia. Tengok, lagi kita resah, lagi kita gundah, lagi dia suruh buat baik kepada sesama manusia. No, down, malas-malas, lemau-lemau, no. Cuti-cuti macam ni, malas nak buat kebaikan, no. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Semalam saya sakit sangat pinggang, nyaris-nyaris saya tak jadi nak hantar motor ke Darul Fawaz Kerteh. Tapi saya terus niatkan, ya Allah Tuhan, jadikanlah asbab nak berkongsi kebaikan dengan Darul Fawaz Kerteh ni. Jadikanlah kesembuhan kepada pinggang. Ya, saya tak sembuh sepenuhnya, tapi saya masih bersyukur pada Allah kerana saya masih boleh sembahyang sempurna, rokok sempurna, sujud sempurna. Jadi bagi saya masih sangat-sangat alhamdulillah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, ketika diri anda diliputi kesedihan dan kegundahan, berbuat baiklah terhadap sesama manusia. Nescaya anda akan mendapatkan ketenteraman dan kedamaian hati. Berbuat baik kepada manusia, nescaya anda akan dapat ketenteraman dan kedamaian hati. Ustazah, saya tak pun dah buat baik banyak-banyak tapi belum damai dan tenteram. Cek di mana keikhlasannya. Kita buat untuk siapa, kerana apa. Sahabat, hanya kita yang tahu. Bersedekahlah kepada orang yang papa. 1. Bersedekahlah kepada orang yang papa, miskin. Tolonglah orang-orang yang kena zalim. Di kalangan kita pasti ada orang-orang yang dizalimi. Tolonglah mereka. Ringankan beban orang yang menderita. Berilah makan kepada orang yang kelaparan. Jenguklah orang yang sakit. Dan bantulah orang yang terkena musibah. Nescaya anda akan merasakan kebahagiaan dalam semua sisi kehidupan anda. Sahabat-sahabat boleh dengar dengan jelas. Masya Allah kan. Jalan ni memang kuda sikit. Minta maaf ya, jalan ni Ustaz kata memang macam naik kuda sikit. Ya, jadi melompat-lompat. Doakanlah handphone ni tak termelompat sekali. Subhanallah sahabat, siapa-siapa yang ada masalah sekarang ni, yang dirundung permasalahan, tolonglah keluar dari masalah itu. Memang kita buat baik, kita ziarah orang sakit, kita bantu orang yang terzalimi. Masalah kita tak selesai. Tapi Allah beri, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah beri ketenangan, ketenteraman, kedamaian. Allahu Akbar sahabat-sahabat. Saya tak tahulah, kalau boleh tajuk macam ni saya nak belah dada saya, kan? Nak tunjukkan kepada anda, nak bagi tahu dengan satu jeritan batinku, buatlah macam ni. Sangat betul apa yang Dr. Aid Al-Qarni cakap. Kita ada masalah, masalah kita tak selesai lagi, tapi kita fokus buat baik, hati kita pasti akan tenteram. Wallahi sahabat, saya tak tahu nak cakap macam mana lagi dah. Allahu Akbar. Perbuatan baik itu laksana wangi-wangian yang tidak hanya mendatangkan manfaat kepada pemakainya, tetapi juga orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan manfaat psikologi daripada kebajikan itu terasa seperti ubat-ubat mujarab di dalam hati orang-orang yang berhati baik dan bersih. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita sentiasa buat baik, walaupun kita dalam masalah, kata Dr. Aid Al-Qarni, macam kita pakai minyak wangi, kan? Walaupun tak okay. Terus berbuat baik macam seorang yang pakai minyak, orang yang berada di sekitarnya juga terhidu akan kewangiannya. Itu manfaat. Masya Allah sahabat-sahabat. Melemparkan senyuman manis kepada orang-orang yang miskin akhlak. Ya Allah, meremang bulu roma saya. Kita pernah kan tersakiti dengan kata-kata orang yang biadab tutur bicaranya,
Yang asal berdepan dengan kita cakapnya menyakitkan hati. Yang orang tak kahwin sibuk ditanya-tanya bila nak kahwin, bila nak kahwin, bila nak kahwin. Kau ingat apa? Kan jodoh pertemuan tu di tangan aku ke? Orang yang dah kahwin sibuk ditanya bila nak mengandung, bila nak beranak, bila nak beranak. Kau ingat kenapa boleh beranak tiba-tiba tanpa mengandung? Tunggu aku gandung dululah baru beranak. Okey, dah beranak pula sibuk tanya kenapa tak tunjuk muka, kenapa tak tunjuk muka. Bila? Kan? Betul. Bila dah tunjuk muka sibuk pula tanya kenapa muka dia macam tu, kenapa rambut dia macam ni. Jangan lebat sahabat. Kan dah kena bebel. Apa dia Ustaz? Kan dah kena bebel. Nak sangat Ustazah bebel. Kan dah kena bebel. Okey jap. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Masya Allah, tabarakallah. Sangat lebat sahabat-sahabat. Doakan kebaikan, insya-Allah. Subhanallah. Saya suka kata-kata ni, nasihat Dr. Aid Al-Qarni. Melemparkan senyuman manis kepada orang-orang yang miskin akhlak merupakan sedekah jariah. Ya Allah, nak nangis. Ni kalau dekat dinding hijau putih dah nangis dah ni. Hari ni nak nangis malu kat Ustaz. Ustaz malu. Dia buat muka macam tu. Sebab apa sahabat? Dalam hidup ni kita biasa diuji kan, sampai hati dia cakap kita macam tu. Kenapa dia cakap macam tu? Kita terasa hati sangat. Pandanglah orang tu sebagai orang yang miskin akhlak. Maka tak perlu lawan orang macam ni. Hanya lontarkan senyuman kepadanya. Faham tak sahabat-sahabat? Lontarkan senyuman kepadanya. Allahu Akbar. Macam sahabat-sahabat Latahzan, please, promise, janji dengan mak guru, mulai hari ini orang cakap apa pun kat kita yang menyakitkan hati, no more untuk membalas dengan kesakitan lagi. Hanya senyum. Senyum seindah suria. Gitu kan. Nanti kita akan ceria dan bahagia. Kalau kita terasa dengan kata-katanya orang, lalu kita menangis, lalu kita balas lagi dengan kejahatan, masalah tak selesai. Tak selesai. Dia lagi seronok tengok kita melawan. Dr. Aid Al-Qarni kata, melemparkan senyuman manis kepada orang-orang yang miskin akhlak merupakan sedekah jariah. Kita ni orang bakhil, tak pernah bersedekah, tapi orang selalu mengata kita, mengutuk kita dengan menyakitkan hati kita. Kita hanya senyum je orang cakap. Maka sahabat-sahabat dirahmati Allah, itu merupakan sedekah jariah. Allah dah cakap dalam Quran, kalimah qaulun ma'ruf, kata-kata yang baik itu merupakan sedekah. Kak Zaliha Zainal, muka surat 19 sayang. La tahzan, bukan fasabrun jamil. Allahumma salli ala Muhammad. Okey Ustaz, macam boleh ke janji orang cakap apa pun lontarkan? Senyum aja, tenang-tenang aja. Santai. Apa dia Ustaz? Santai, senyum aja. Dia berkawan dengan Ustaz Rahman, bahasa Indonesia. Tenang-tenang aja, santai-santai aja. Okey? Baik, ini tersirat dalam tuntutan akhlak yang berbunyi, walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Ya Kak Roza Osman, hidup Ustazah. Janji orang cakap apa pun mesti mengatakan. Mesti apa Ustaz? Senyum. Latihan senyum daripada Ustaz Azwan. Okey. Senyum sama. Apa maksud hadis tadi? Sekalipun. Sekali lagi. Orang tenang pasti menang. Takbir. Allahu Akbar. Semangat. Masya Allah. Saya tak boleh baca sangat komen anda sebab macam melompat-lompat lagi ni. Sekejap kita habiskan hadis tadi. Maksudnya, sekalipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Hadis ni bermaksud, whatever kita punya alasan, sentiasalah pamerkan senyuman kepada siapa sahaja. Dalam Islam, kita bertemu dengan siapa sahaja, itu adalah saudara kita, selagi mana mereka itu adalah orang-orang Islam. Faham ya?
Mastura Kazali, my code ni. Apa maksudnya? Budak kalau main kot ni. Okey. Ustaz Mastura Kazali ni lah yang suami dia hantar kek kat kita dekat Kulim tu. Oh, etek. Ya. Hujan tu. Hujan-hujan hantar kek kat Ustazah, muruku lah apa semua. Mastura Kazali join tak Menara Alok Start? Kalau tak join, mai hantar apa-apa yang patut kat kami. Ni bukan nak minta free ni. Ustazah Zai suka support bisnes kawan-kawan Latahzan. Boleh buat apa untuk kita punya Menara Alok Start? Nak buat muruku ke apa ke? Cok meneram Ustaz. Dia subhanallah suruh letak dalam bekas. Pergi jumpa kat Nazah, habak mai nak bubuh tang mana, okey? Habak je. Ustazah nak support bisnes orang-orang utara. InsyaAllah. Tapi kalau dah banyak sangat, habis Menara Alok Start tu banjir dengan makanan pula. Okey, sesungguhnya kemuraman wajah merupakan tanda permusuhan sengit terhadap orang lain yang hanya diketahui terjadinya oleh Sang Maha Ghaib. Maksud, tudung saya ni bukannya sengit tau sahabat. Tapi dia memang sini warna hitam, sini hitam. Jadi dia macam nampak sengit corak dia tu. Tak apalah ya. Ustaz kata sibuk dengan tudung. Tak, tudung dia nampak sengit. Abang tengok. Iyalah tadi pun. Sebab dia macam corak dia yang hitam kat dalam. Okey. Sesungguhnya kemuraman wajah. Sahabat, Dr. Aida Al-Qarni warning kita tahu. Orang yang bermuka muram. Okey. Orang yang bermuka muram akan menyebabkan permusuhan sengit. Maknanya kalau kita asyik masam muka, orang tak nak kawan dengan kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak mau tawan. Sebab apa? Sebab muka awak masam. Tak mau tawan. Orang takut kalau suka sangat nak masam-masam muka. Okey? No masam-masam muka. Faham? Okey. Ustaz suka cok meneram yang kecil-kecil, yang garing-garing. Lepas tu yang baru angkat dari Kuala. Mana nak cari? Orang Kedah cok meneram baru angkat dari Kuala. Mana nak cari? Okey sahabat-sahabat, seteguk air yang diberikan seorang pelacur kepada seekor anjing yang kehausan dapat membuahkan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini merupakan bukti. Dah tak hujan dah. Langsung dah tak hujan. Sekejap buktinya. Sekejap Oh, rupanya Ustaz. Tengok sahabat-sahabat ajaib kuasa Allah. Mendung berarak, sini hitam. Kat depan tu langit dah cerah putih. Kenapa yang atas saya ni hitam? Sebab kat belakang tadi hujan lebat. Ni yang lagu Mendung Berarak Kelabu tu. Cik Rodia kenapa nak gelak ke nak nangis? Itulah muka masam, tak nak orang kawan, takut nak tegur. Betul-betul? No masam-masam muka. Ustazah kan dah ajar senyum ni kena praktik depan cermin. Walaupun muka kita tak lawa. Apa dia Ustaz? Duit. Ustaz kata kalau nak latih suka buat lawak. Orang kata kalau nak latih sebut kalau nak latih senyum kena sebut duit. Jadi automatically lah dia akan senyum. Tapi kalau orang minta duit boleh senyum tak Ustaz? Boleh. Tak boleh. Dia bukan main dengan orang. Sabar je lah aku. Okey. Teman sejati. Dia punya selamanya. Daripada kecil Tiger. dia memang suka makan biskut Tiger. Sebab mak dia ajar. Ustazah ajar makan biskut lain tak suka, nak biskut Tiger juga. Macam kanak-kanak riang. Okey. Seteguk air yang diberikan seorang pelacur kepada seekor anjing yang kehausan dapat syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini merupakan bukti bahawa Sang Pemberi Pahala adalah zat yang maha pemaaf, maha baik dan sangat mencintai kebajikan serta maha kaya lagi maha terpuji.
Sahabat, janganlah pula kita bila baca perenggan ni kita kata kalau macam tu tunggu jadi pelacur dululah. Dah melacur lama-lama, cari je anjing, bagi je minum. Allah, kenapa ya di kalangan kita ni? Semoga bukan kita lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Azlina Amir, subhanallah. Azlina Amir ni nak habaq minta doa semua para sahabat supaya mendoakan siapa sahaja yang disayang oleh Azlina Amir diberi kesihatan yang baik. Macam ni sahabat-sahabat, kita kan dulu ada kes yang orang nak pergi umrah, kena vaksin, cucuk 3 dos semua. Tapi kan ada di kalangan kita tak nafikan memang tak boleh cucuk. Dia rasa macam lepas dia cucuk vaksin dia tak sihat semua kan. So ada di kalangan orang yang nak pergi umrah ni, bila dia nak daftar dia kena cucuk vaksin. So selepas tu dia tak sihat. Azlina Amir, saya tak nak mention siapa-siapa, tapi saya nak sebut macam ni je. Azlina Amir orang yang berperanan penting. Saya terlibat dengan menasihati, kaunseling, psikologi, siapa saja yang terlibat dengan benda-benda yang contoh, kan aku dah tak nak cucuk booster ni, akhirnya aku sakit, aku tak sihat. Kadang-kadang macam tu sahabat, kita bermain dengan minda mereka. Sebab tu Tahzan peranan dia membetulkan mindset kita ni. Macam mana kita nak set semula minda kita. Kalau kita duduk depan orang yang orang duk cakap, contoh kan, dulu-dulu saya selalu cakap, kita berdiri depan cermin, kita tahu ini adalah Muzayyanah Abdullah. Tiba-tiba kita dengar orang cakap macam-macam kan, kau ni tak bagus, kau sekian. Macam orang cakap, hey monyet. Saya bagi contoh macam tu, hey monyet. Kita, ya Allah, sampai hati kau cakap aku monyet. Aku bukan monyet. Sekarang ni kita bukan monyet, kita manusia. So kenapa kita nak hidup dengan apa yang orang-orang cakap? Kau tahu yang kau bukan monyet kan? So dah, tak payah fikir panjang dah. Jadi kadang-kadang orang yang macam makin sakit, makin lemah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tolong datangi mereka. Jangan marah-marah, jangan salahkan mereka. Sebab kadang-kadang mereka hidup dikelilingi oleh orang-orang yang tak ada kepakaran dalam satu-satu bab. Contoh, tolonglah tinggikan tawakal kepada Allah. Allah yang izinkan kita melakukan apa jua. Minta maaf sebab cahaya matahari begitu silau sangat ni. Okay, sekejap saya kena silau sangat. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak apa tak nampak muka Ustazah sangat. Ustazah akan tunjuk jalan lah. Sebab dia macam gelap muka saya. Okay, jadi tolong doakan. Dan kita hanya bercakap, siapa-siapa yang ada masalah, kan hari tu aku tak nak macam ni, kau suruh macam ni. Tolong beriman kepada qada dan qadar. Dengan bantuan, kekuatan dan doa, yakin takkan berlaku sesuatu benda tanpa izin Allah. Contoh, kadang-kadang kita kata, sebab aku makan ubat ni lah aku jadi macam ni. Sebenarnya mungkin di Lauh Mahfuz sedang tertulis, sahabat-sahabat dirahmati Allah, memang tarikh ini. Cuma ubat tu jadi asbab kau semakin sakit. Contoh sahabat-sahabat, kadang-kadang macam tu. Jadi tolong ya Azlina Amir jadi wanita yang memang Azlina Amir orang yang hebat. Sentiasa bercakap yang positif. Tarikhnya pun masih jauh, insya-Allah. Niat je, jangan jadikan lemau. Ustazah bila dengar Azlina WhatsApp Haji Ramlah hari tu, tak sempat nak WhatsApp Azlina. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya rasa macam nak pergi je rumah, nak jumpa mak ayah dia. Macam tu. Nak cakap subhanallah betapa Allah maha baik. Allah nak bagi gugurkan dosa dengan sakit yang sekarang. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Apa ni? Tak ada kereta Ustazah. Dan sahabat supaya doakan anak saudara saya yang sedang tenat. Allah, siapa pula yang anak saudaranya sedang tenat ni? Ustazah doakan kebaikan. Sahabat-sahabat, jom submit doa semua, saling mendoakan kebaikan. Muka Ustazah tak nampak. Doa kau Makkah. Okay. Doa 5,000. Laki aku ni tak senonoh sungguh. Ustazah cakap jom kita saling mendoakan kebaikan. Lepas tu dia kata,
Nak kirim doa kat saya pun boleh. Hantar-hantar doa kat saya. Satu doa 5,000. Astaghfirullahalazim. Itu sebab orang cakap kalau yang mulut bising ni dia tak buat. Yang tak bising tu yang dia buat. Okey, subhanallah, cantik kan? Sahabat matahari sedang bekerja untuk semakin menenggelamkan dirinya. Okey. Kuantan panas terik kuasa Allah. Di belakang tadi selebat-lebat hujan. Allahu Akbar. Ya, betul Zainul Abdul Rahman. Saya dah dengar dah semua ni. Tapi saya nampak orang daripada sakit kembali sehat bila dibetulkan minda dia. Qaddarallah, semua ini adalah kehendaknya Allah, takdirnya Allah. Jalan sangat lancar, langsung tak jam setakat ni, alhamdulillah. Baik, kita habiskan ya. Wahai orang yang merasa terancam oleh himpitan kesengsaraan, kecemasan dan kegundahan hidup, kunjungilah taman-taman kebajikan. Sebab tu Ustazah selalu cakap, pergilah majlis ilmu. Pergilah majlis ilmu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Rasa terhimpit, terancam dengan kesengsaraan, kecemasan dan kegundahan hidup, kunjungilah taman-taman kebajikan. Sibukkan diri kalian dengan memberi, mengunjungi, membantu, menolong dan meringankan beban sesama manusia. Dengan semua itu, nescaya kalian akan mendapatkan kebahagiaan dalam semua sisinya, rasa, warna dan juga hakikatnya. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar, ya Allah. Saya tak tahu nak cakap macam mana lagi. Susah ya saya nak cerita, sahabat. Tapi inilah sharing daripada hati Ustazah. Apa sahaja yang kita buat kerana Allah, saya selalu mewar-warkan demi ummah, kerana Allah. Kita buat sesuatu demi ummah kerana kita tahu Allah meredai hambanya yang berbuat sesuatu kerana nak merebut redha Allah. Contoh, saya mula sakit pinggang saya tu hari apa? Hari Khamis. Hari Rabu. Rabu bang. Hari Rabu bumbung rumah saya bocor. Saya lap jadi ocean kat atas lantai kan. Saya nak bangkit, saya terasa pinggang saya sakit. Khamisnya pula saya terlibat membantu beg-beg Al-Fawaz Travel. Patut bukan kerja saya, tapi saya niat, ya Allah, mudah-mudahan aku membantu ni, kau ringankanlah sakit aku ni. Hari Jumaat, sahabat, hari Khamis pagi tu saya ceramah dekat LHDN. Masa tu saya dah kena papah dah. Saya naik atas pentas, saya memang dah tak boleh dah. Sakit yang teramat sangat. Tapi saya duduk ceramah, dapat mic. Ustaz kata dapat mic, sihat. Nak turun daripada pentas, saya dipimpin lagi kan. Tapi besok punya kuliah dah bersusun. Saya tetap bagi tahu insya-Allah saya okey. Kenapa saya tahu saya okey? Sebab saya masih boleh solat, sujud, rokok sempurna. Maka bagi saya itu okey. Sebab saya tahu diri saya bila tak okey, saya tak boleh bangkit dari katil, saya tak boleh rokok dan sujud, saya hanya solat duduk. So saya kata saya okey. Jadi hari Jumaat tu saya tak cancel kelas, saya pergi mengajar di PPD Keramat. Orang pelik sebab saya ceramah langsung tak ada rasa saya sakit. Elok dia pun nak panggil saya berdiri untuk bagi hadiah sagu hati, saya dah tak boleh bangun. Terlepek saya dekat kerusi tu, saya dah tak boleh bangun. Pinggang saya tangkap sakit sangat. Tapi sahabat-sahabat, saya tetap buat keputusan saya nak pergi Kerteh. Kan konon-kononnya saya boleh baringkan seat kereta saya. Tapi rupa-rupanya seat saya dah tak boleh baring sebab belakang ada motor. Kami ikat motor ni supaya tak bergerak. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah Maha Kaya. Hari ni sakit saya dah semakin kurang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak ajak anda tengok suasana petang ni. Ajak lagi nak maghrib. Subhanallah, subhanallah. Okey, kita nak tutup dengan ayat Quran Suratul Lail 19 hingga 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Sedang dia tidak menanggung budi sesiapa pun yang patut dibalas, hanyalah mengharapkan keredaan Tuhannya yang maha tinggi.
dan demi sesungguhnya dia tetap akan berpuas hati pada hari akhirat dengan mendapat segala yang diharapkannya. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, indahnya. Anda suka tengok pemandangan ke suka tengok muka Ustaz Azai? Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, kita tanya Ustaz Azwan. Ustaz Azwan suka tengok pemandangan ke? Ini viral punya jawapan tau Ustaz. Ustaz kena jawab daripada hati yang tulus ikhlas. Soalan yang tak mampu dijawab. Soalan tak mampu dijawab. Ustaz suka tengok muka Ustaz Azai ke? Tak ada talian hayat. Talian hayat, pertanyaan Nilofa. Ambo nak tanya Nilofa talian hayat. Ustaz suka tengok muka Ustaz Azai ke suka tengok pemandangan? Cuba nyampah aku tengok. Dua-dua. Okey. Sunset, subhanallah, Masya Allah, sahabat-sahabat. Habis dah akhirnya bab 7 tu. Jadi besok punya tajuk, hari ni punya tajuk, besok punya tajuk dalam awal-awal La Tahzan ni adalah bab-bab awal La Tahzan yang memanusiakan Ustazah Zai. Sungguh sahabat-sahabat dirahmati Allah, sungguh saya suka La Tahzan bab-bab awal ni. Buat saya awal-awal PKP dulu, Masya Allah, terima kasih ya Allah, Kau gerakkan hati aku untuk membacanya. Macam tu kan. Faridah kata nak tengok sunset. Betul-betul. Siti Azmahani Muhammad soalan ya atau tidak. Zabedah Ahmad, subhanallah cantiknya. Tayyibah kata dua-dua Ustazah, indahnya ciptaan Allah. Betul, mana-mana boleh Ustazah sebab dalam kereta. Cantik pemandangan petang kan. Tadi Allah bagi kita tengok hujan yang lebat. Okay, doakan sahabat-sahabat. Ustazah dah dapat dah tajuk daripada TV Al-Hijrah untuk bersiaran besok. Jadi sebaik dalam kereta ni lah pun sampai ke rumah nanti terus nak bekerja untuk live Al-Hijrah besok. Kita jumpa di depan TV pada jam 7 pagi esok. Pagi tadi tu 6.30 pagi Ustazah ada di TV Al-Hijrah. Itu rakaman. Aduh, ini kereta ke apa? Masya Allah, tatut kuatnya bunyinya. Terima kasih kembali Syai Marini Syahriman. Kongsi-kongsikan supaya kawan-kawan kita yang terlepas bab ini tadi mereka boleh mendengar ulang siar. Okay, betul, view sangat cantik. Zabedah Ahmad, Zaleha Zainal, Wan Romiza, Kasiah Keti, Nur Siti, Farida Sahid, Cik Long, Siti Atikah Tukimin. Ustaz tanya Siti Atikah Tukimin tak ada ke? Ustazah kata mana boleh tak ada. Ada sentiasa. Zainab Osman, Kaizatul Azni, Anita Saleh, Munirah Deraman suruh kejar Ustaz. Hak tadi sabar je lah. Yusmarianti Yusof, adakah anda mahu menjadi rakan usrah besok pagi? Jumpa di TV Al-Hijrah. Okey, subhanallah. Sayang nak tekan ni. Okey. Okey, Badariah Ismail, saya live dulu. Saya bahagia walaupun tanpa handphone. Bagi yang belum tahu, Facebook Ustazah tak boleh buka langsung. Facebook Ustazah tak boleh buka. So macam mana Ustazah live ni? Ustazah jadikan Ustaz Azwan sebagai admin, maka Ustazah gunakan handphone Ustaz Azwan untuk berlive. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay, orang kata laju pula. Jadi kalau laju tengok muka Ustazah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tengok muka Ustazah. InsyaAllah tolong doakan saja. Para asatizah kita bergerak ke sana sini, tolong doakan sahabat-sahabat. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kan? Kami dah biasa sangat-sangat mengejar itu ini. Doakan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ampun maaf zahir batin. Saya sayang juga Makcik Siti Atikah dan semua sekali. Alhamdulillah. Ayuan, I miss you. Ida SPPK. Okay, anda-anda semua tak ada ke yang nak jadi rakan usrah TV Al-Hijrah setiap hari Ahad? Mai duduk dengan Ustazah dekat studio. Daftar melalui telegram mereka. Bye-bye. Terima kasih Ustaz Azwan bagi pinjam handphone. Terima kasih bagi pinjam handphone dan bagi saya live melalui handphone Ustaz Azwan. Kalau besok Facebook Ustazah masih belum okey, maka kita akan pinjam handphone Ustaz lagi untuk live.
Doakan Facebook memberi kerjasama yang baik kepada Ustazah. Bye bye. I miss you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.